Okey, jadi sekarang kita tengok tegasan 2 untuk nombor 1 dan 2, iaitu melibatkan hypothesis testing untuk 2 sampel. Okey, jadi untuk soalan yang pertama simple je. Okey, data dia dah bagi dah. So N, yang ni adalah X bar dan sisihan PRY. Okey, kalau tengok sisihan PRY yang diberikan adalah S ataupun sigma. Tentu sekali S, sebabnya daripada data yang 15 ni dia kira nilai mean, sampel dan juga sisihan PRY sampel. Okey. Jadi kita nak tengok pada alpha 0.05, adakah terdapat bukti bahawa terdapat pengurangan dalam aras kolesterol bagi peserta yang mengambil ubat baru berbanding peserta yang mengambil placebo. So kita nak tengok adakah terdapat pengurangan. So kita nak tengok adakah mu1, ubat baru mu1 lebih kecil daripada mu2. Okey, so dari sini mu yang ni merupakan ayat dakwaan, mu1 lebih kecil pada mu2 dan hipotesis alternatif kita mu1 lebih besar atau sama dengan mu2. Okey, jadi disebabkan S diberi dan kedua-dua sampel adalah kecil, jadi kita gunakan taburan T. Okey, bila taburan T, hipotesis alternatifnya lebih kecil, so ia adalah satu hujung sebelah kiri. Dan untuk kira degree of freedom adalah N1 tambah N2 tolak 2. So 15 tambah 5 tambah 2, 28 dan alfa kita 0.05. Kita akan dapat nilai titik genting adalah 1.701. Tapi disebabkan berada sebelah kiri, jadi kita kena letak tanda negatif. Jadi kita akan tolak hipotesis senar jika nilai statistik ujian lebih kecil daripada negatif 1.701. Okey, langkah ketiga, kira nilai statistik ujian. 3 nilai genting, 4 nilai statistik ujian. Jadi gantikan dalam rumus SP. So SP kita dapat 25.51. Kemudian gantikan nilai SP ke dalam T. Nilai T awak akan dapat negatif 2.923. Jadi negatif 2.923 ni berada dalam kawasan penolakan kat sini kan. Jadi keputusannya kita tolak H null. Yang ni keputusan. Tolak H null. So sekarang null kita tolak. Maksudnya dakwaan adalah benar. Jadi kita boleh tulis kesimpulan bahawa pada alfa 0.05 terdapat bukti secara statistik bahawa terdapat sesalin je balik semua ayat. Okey, kemudian kita tengok jawapan pelajar. Yang ni pun sama. Okey, bagus. So dapat, cuma kesimpulan pun sama. Okey, kalau tengok kesimpulan, okey, pada aras kriteria 0.05 terdapat pengurangan dalam aras kolesterol peserta yang mengambil ubat. Okey, so masih lagi boleh diterima. Kemudian kita teruskan kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua sekarang dia nak tengok adakah terdapat perbezaan yang berarti di antara jumlah pembelian di kedua-dua cawangan pada alfa 0.05. Okey, bila diberi data macam ni, langkah yang pertama kita kena kira nilai X bar dan juga S. Okey, jadi awak pun kiralah nilai X bar. X bar nak kira macam mana? Tambah semua data, bahagikan dengan N. So N untuk dataran Austin ada 10 sahaja. Yang ni ada 10. Yang ni ada 14. So ada 10 sahaja. So untuk dataran Austin kita katakan yang pertama X1. So yang ni variance kuasa 2 lah. So 137.93 bahagi 10 akan dapat So, X1 bar kita adalah 13.79.
Kemudian untuk Gompok Jin kita katakan sebagai sampel kedua. So awak letak siap-siap sebagai X2. So untuk sampel yang kedua. Okey, 14 tolak 1. Cuma yang silap kat sini, kalau tengok X2 kan. So total summation of X2 adalah 219.08. Mistaknya kat sini perlu bahagikan dengan 14. So bila bahagi dengan 14, patutnya awak akan dapat 15 perpuluhan. Tengok. Mistake tu kecil je. 10. Sepatut bahagi dengan 14, tapi awak bahagi dengan 10. So bila silap kat sini, awak kira nilai FP pun akan silap dan nilai T juga akan silap. So bayangkan banyak mana dah markah awak akan hilang. Okey, jadi X2. Kemudian dah dapat S1, tapi S2 kasi 2 ni betul pula sebab awak bahagi dengan 14. Yang ni 14 tolak 1. Okey, yang ni betul. So daripada sini kita dapat N10 untuk population pertama. Yang kedua N2 14, X1 bar 13.79. Yang ni S2 bar ni yang salah adalah 15.65. Okey, jadi sekarang dia nak tengok terdapat perbezaan. Maksudnya adakah mu1 berbeza dengan mu2. Okey, so ayat dakwaan kita adalah yang ni lah. Okey. So disebabkan kedua-dua sampel kecil, jadi kita gunakan taburan T. Okey. Kawasan penolakan dia tak sama. Bila tak sama, jadi maksudnya ia adalah ujian dua hujung. Ujian dua hujung dan alfa kita adalah 0.05. Jadi tengok ujian dua hujung, alfa 0.05. Degree of freedom berapa? Okey, 10 tambah 14 tolak 2. Jadi 22. So kita dapat nilai titik genting adalah 2 perpuluhan. Saya rasa yang ni pun awak silap juga ni. Sekejap saya tengok ada tak gambar dalam ni. Sekejap. Over. Okey, jadi kat sini kalau tengok degree of freedom kita adalah 22. So 22 kat sini kan. And two tail test, okay, array in two tail 0.05. Jadi kat sini dan 22. Perhatikan nilai genting kita adalah 2.074. Jadi kat sini pun awak silap ni. 2.074. Okey, jadi kita akan tolak hipotesis null jika nilai ujian lebih kecil. Yang ni pun betulkan. Okey, kemudian kira nilai statistik ujian. Bila nilai statistik ujian, sebab tadi dah silap nilai SP ni betul lagi. SP awak akan dapat 2. Sekejap. SP ni pun silap juga. Kenapa? Kat sini sepatutnya 14 tolak 1. So tekan balik kalkulator, sepatutnya awak akan dapat 2.718. Bila SP silap, kat sini pun akan silap juga. So awak akan dapat kat sini 14. Kat sini 14.
Okey, tekanan kereta sepatutnya akan dapat negatif 1.653. So, negatif 1.653 adalah lebih, keputusan pun salah jugalah. Negatif 1.653 lebih besar betul lah. Lebih besar daripada negatif 2.069. Jadi kita akan terima dia berada kat sini. Kita akan terima null. So null kita terima, maksudnya dakwaan tersebut salah. So dakwaan tersebut salah, maka tiada bukti yang cukup. Boleh. Dan ni ada sampel pelajar yang sekejap sepadan dulu. Ni sampel yang awak boleh ikut lah. Jadi daripada sini kita dapat tadi, saya tengok pelajar ni dia kira betul. So N1 sebenarnya 10, N2 14, X1 bar 13.79 kan. 13.79 yang ni X1 bar, dan X2 bar 15.65, dan varian sampel untuk 1 adalah 4.938, dan varian sampel untuk sampel yang kedua dia kira dapat 9.08. Okey, jadi titik genting pun betul. So kita tengok langkah pertama hipotesis, langkah kedua guna tabur ranti. Okey, langkah ketiga tentukan nilai genting. So dapat betul lah. Kemudian langkah 4, kira nilai statistik ujian. So kira nilai SP 2.718 ni. Kemudian masukkan dalam T, kita akan dapat negatif 1.653, which is greater than negatif 2.074. Jadi keputusannya kita terima hash null. Bila null terima, maksudnya dakwaan salah. Jadi tiada bukti yang menunjukkan terdapat perbezaan yang bererti di antara pembelian di antara kedua-dua cawangan.